Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Esok adalah hari penamaan calon untuk PRK di Dun Sungai Bakap. Dan hari ini ya ramai yang mengatakan membuat analisis apakah yang menentukan kemenangan ya kepada PH maupun Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan hari ini kita boleh lihat Jentera Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sudah pun digerakkan. Jadi untuk perkara yang pertama, mari kita lihat kenyataan ini yang mengatakan bahwa Zamri dilantik untuk menarajui Barisan Nasional sebagai pengarah pilihan raya bagi PRK di Dun Sungai Bakap. Jadi sahabat semua, izinkan saya untuk membacakan kenyataan media ini, yang mana Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir akan mengetahui gabungan itu sebagai pengarah pilihan raya pada pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap yang akan datang bagi membantu calon daripada Pakatan Harapan Dr. Johari Arifin. Keputusan itu dicapai pada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang dipengerusikan oleh presidennya parti yaitu Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Setiausaha Agung UMNO Ashraf Awadi Dizuki dalam satu kenyataan malam tadi, pengerusi UMNO Pulau Pinang dan Veteran Parti Musa Sheikh Fazir dilantik sebagai pengarah operasi pilihan raya, manakala ahli Majlis Kerja Tertinggi Ahmad Mazlan ditugaskan untuk mengotai bilik gerakan parti. UMNO akan menggerakkan semua jentera parti untuk membantu calon kerajaan perpaduan pada PRK di N20 Sungai Bakap, kata Ashraf. Menjelang hari penamaan calon pada hari Sabtu iaitu esok, BNPN mengumumkan Johari daripada PKR sebagai calon mereka, manakala Perikatan Nasional menamakan Naib Ketua PAS Nibung Tebal Abidin Ismail. Johari memulakan kerjanya sebagai guru dan bersara daripada Perkhidmatan Awam pada 1 September tahun lalu, dan manakala Abidin bekerja dalam bidang logistik dan merupakan pembantu kepada penyandang kerusi Sungai Bakap, iaitu Nur Zamri Latif juga daripada Parti PAS. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 6 Julai untuk hari mengundi dan 22 Jun sebagai hari penamaan calon dan 2 Julai untuk pengundian awal. Esok sahabat-sahabat semua, ya, pada pilihan raya negeri kecil ya, esok adalah hari penamaan calon kepada kedua ya parti yang akan bertanding, yaitu Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi menarik untuk kita lihat satu ulasan ya daripada penganalisis politik yang menyatakan bahwa ada 4 PDM yang bakal menentukan kemenangan ya untuk Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional yang akan diadakan daerah kecil ya di Dun Sungai Bakap. Jadi kalau kita lihat 3 pusat daerah mengundi terbabit dimenangi PN, manakala 1 PS pada PRN tahun lalu dengan majoriti 700 hingga 2000. Jadi penganalisis politik menjangkakan 4 pusat daerah mengundi PDM dalam Dun Sungai Bakap akan menyaksikan pertemuan sengit antara parti bertanding, terutama Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional 6 Julai ini. Berdasarkan keputusan PRN lalu, selain Parti Rakyat Malaysia yang menyuarakan hasrat bertanding, 2 gabungan itu dijangka memfokuskan PDM Padang Lalang, Sungai Duri, Kampung Besar dan Puteri Gunung. Pada PRN Ogos tahun lalu, PN menguasai PDM majoriti Melayu iaitu Sungai Duri dengan kelebihan 1,940 diundi, dan di Padang Lalang 800 lebih dan Kampung Besar 733, manakala PS menang di PDM campuran Puteri Gunung sekitar 2000 undi yang mempunyai pengundi teramai. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia UiTM berkata, kunci kemenangan bergantung kepada kemampuan PN untuk memperluaskan sokongan pengundi Melayu di PDM terbabit, manakala PS pula menyerap sedikit undi di kawasan yang menyebabkan kekalahannya pada PRN lalu dengan majoriti 1,563 undi. PN tiada pilihan melainkan fokus pertahan kawasan ini kerana perlu sokongan orang Melayu. Tren pengundi dari komuniti lain seperti dapat dilihat pada PRK Kuala Kubu Baru lebih cenderung untuk menyokong Kerajaan Perpaduan. Jadi katanya PS boleh beri lebih fokus di kawasan Melayu dikuasai PN, dan saya percaya katanya kerjasama UMNO mungkin boleh membantunya meraih sekurang-kurangnya 15 hingga 20% undi Melayu di Sungai Bakap, katanya kepada FMT. Beliau menjangkakan PN akan terus memainkan isu Melayu dan Islam yang mungkin dekat di hati pengundi di 3 PDM terbabit, memandangkan mereka berdepan keterbatasan menawarkan janji pembangunan
menawarkan janji pembangunan kerana bukan pemerintah di peringkat pusat ataupun negeri. Dalam usaha untuk mengurangkan defisit, PN pada pilihan lalu katanya PS dijangka menawarkan manifesto untuk menyalurkan bantuan bagi memajukan kawasan luar bandar seperti Sungai Bakap. Jadi menguasai kerajaan Pulau Pinang dan pusat, PH mempunyai kemampuan melaksanakan agenda pembangunan berterusan di Sungai Bakap. Namun Arifin Aziuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara berpendapat peratusan keluar mengundi antara faktor akan mempengaruhi PRK selain isu semasa seperti penyasaran subsidi diesel yang didakwa menyebabkan kenaikan harga barang. Saya tak tolak kemungkinan PN akan tewas main naratif Melayu, tapi kini mereka ada modal lebih besar dari segi isu, contohnya dakwaan berkaitan dengan harga diesel diumumkan kerajaan baru-baru ini. Jadi jika naratif itu berjadi sensasikan, tidak mustahil PN menang di Sungai Bakap. Ini cabaran untuk PS dan Barisan Nasional untuk tangkis serangan terbabit. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan esok sebagai hari penamaan calon dan pengundian pada 6 Julai pada PRN 6 Julai ini. Jadi pada PRN yang lepas, calon PN iaitu daripada Parti PAS menewaskan calon Pakatan Harapan dengan majoriti 1,563 undi. Jadi Dun Sungai Bakap kosong soal kematian penyandangnya. Kali ini PH mempertaruhkan bekas pengarah Institut Aminuddin Baki di Kedah, Johari Arifin, untuk merampas kerusi itu daripada PN yang meletakkan pembantunya Zamri Abidin Ismail yang mempunyai ISO 1401. Itu antara kehebatan yang diumumkan sendiri oleh timbalan Presiden Parti PAS. Katanya calon mereka hebat kerana apa? Kerana mereka memiliki calonnya mereka memiliki ISO. Namun dengan pengumuman itu sebenarnya isu ini hangat diperkatakan, hangat dijadikan bahan lawak jenaka kerana semua rakyat Malaysia mengetahui ISO ini tidak pernah diberikan kepada seorang individu dan sebenarnya ISO ini diberikan hanya kepada syarikat, kilang-kilang ataupun sebuah organisasi. Jadi jelas ini adalah satu penipuan yang sedang cuba dilakukan oleh calon dan juga orang yang mengumumkan calon daripada PAS ini. Isu pendidikan juga menjadi isu yang hangat diperkatakan, tidak disertakan di dalam biodata calon daripada PAS ini. Dan juga isu pekerjaannya. Dia dikatakan bekerja sehingga 22 di sebuah kilang, tetapi kilang itu dikatakan sudah ditutup pada tahun 2020. Bagaimana bisa mungkin dia bekerja hingga 2022 kalau kilang itu sudah ditutup? Jadi sekali lagi, isu pekerjaan, isu pendidikan menjadi persoalan. Adakah pemimpin ataupun calon daripada PAS ini awal-awalnya pun sudah membuat penipuan berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan career dan sebagainya. Ketimbang daripada calon perpaduan dilengkapi biodatanya dengan careernya, dengan status pendidikannya, dan semua mengetahui bahawa Dr. Arifin mempunyai PhD pendidikan yang paling tinggi. Kalau tidak silap juga memiliki 3 degree, 2 degree atau 1 diploma. Dan pekerjaannya juga, careernya juga jelas, sahabat-sahabat semua. Tidak seperti calon daripada PAS Perikatan Nasional. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Benarkah apa-apa yang dikatakan oleh penganalisis politik ini, bahwa ada 4 PDM yang bakal menentukan siapa yang menang, antaranya daripada PH dan juga Perikatan Nasional? Adakah sekali lagi PAS yang menggunakan isu bangsa dan agama ini, seperti mana baru-baru ini kita lihat ataupun kita dengar mereka mengatakan kalau menang calon PAS maka itu adalah kemenangan Islam, maka calon daripada kerajaan perpaduan itu adalah musuh Islam katanya. Itu antara kenyataan terkini daripada seorang ustaz yang pro kepada PAS dan Perikatan Nasional. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.